نستعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا الحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat Haji dirahmati Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ni kita akan sambung pada ayat yang terakhir dari surah Al-Ma'un, iaitu A'udzubillahi minasyaitanirrajim wa yamna'unal ma'un. Kita akan lihat penjelasan apa yang makna yamna'unal ma'un. Sebelum kita masuk pada surah ini, saya ingin membahaskan ataupun berkongsi tentang kepentingan bahasa Arab. Sebab baru-baru ni kita lihat di media sosial, medsos, dan dalam kalangan generasi muda mempertikaikan kenapa belajar bahasa Arab dan kenapa ada subjek pendidikan Islam banyak dia punya aus tu banyak daripada subjek-subjek mata pelajaran lain. Sedangkan dalam subjek pendidikan Islam bahasa Arab nanti dah habis SPM nak ke mana? Bukan boleh buat kerja pun. Itu ramailah kalau kita baca di media sosial, generasi muda berfikiran begitu. Mereka melihat bahawa antaranya bahasa Mandarin lebih penting pada masa ini kan. Nak masuk ke company kena ada bahasa Mandarin saya kata. Dan belajar subjek mata pelajaran biasa tu lebih penting daripada subjek bahasa Arab dan pendidikan Islam. Ini satu perkara yang beratlah. Dan kalau kita tengok masa tu bukan masa tu generasi muda, dan mereka lah yang akan mewarisi negara kita, akan memimpin negara kita, dan mereka akan memacu negara kita. Jadi di sinilah peranan hadirin hadirat supaya kita mendidik anak bangsa kita ataupun anak cucu kita. Dan bukanlah bermakna kita nak belajar bahasa Arab ataupun pendidikan Islam tu untuk bekerja semata-mata, tapi untuk memanai kehidupan. Itu pentingnya bahasa Arab. Kan kita belajar pendidikan Islam bukan nak jadi ustaz pun, tapi kita tahulah salat tu bagaimana, kita tahulah rukun Islam, tahulah rukun iman, tahulah beberapa fardu ain saya kata. Dan itu antara penting lah kan. Antara yang lain bahasa Arab tu sendiri. Dan kalau kita belajar, kita dapat memahami kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu satu keindahan lah kalau kita dapat memahami. Bukanlah kita nak kata kita nak jadi ulama, belajar bahasa Arab nak jadi ulama dah. Dan kita nak faham apa yang Allah kata dalam Quran, sebab Al-Quran dulu turunkan dalam bahasa Arab. Setidaknya kita dalam salat tu kita faham dah sedikit. Kan? Itulah pentingnya belajar bahasa Arab untuk kehidupan. Kan? Untuk kehidupan mungkin tak jaminkan kerjaya, tapi kita memanai kehidupan. Itulah antara yang penting lah. Maksudnya di sini, dan kita bolehlah pesan dekat anak cucu dan belajar bahasa Arab, dan belajar sains, nak jadi doktor, nak jadi arkitek. Tapi kita jangan lupalah asas fardu ain kan. Bahasa Arab itu satu tuntutan. Itulah yang perlu dititik beratkan. Kurang-kurangnya mereka faham kan? Janganlah ambil bahasa Arab dapat result G dah kan begitu. Maksudnya tidaknya lulus itu pun memadai kan? Tahulah sedikit itu memadai. Jadi kita tengoklah setengah-setengah di universiti masih menekankan bahasa Arab. Dan saya kata di universiti Islam antarabangsa, di USIM dan sebagainya, masih menitikkan berat tentang bahasa Arab. Jadi satu subjek wajib bagi setiap pelajar. Kan mana-mana kos dia akan belajar bahasa Arab. Itu satu perkara lah. Maka di sini saya sarankan antara untuk masjid-masjid untuk menggalakkan program-program generasi muda. Yang kita tengok ni semua generasi kita kan. Dan bagaimana nak menarik generasi muda ni datang ke masjid. Apa program-program yang boleh dilakukan untuk menarik minat pemuda ni, boleh penuh soft. Tadi teramai pemuda kan. Alhamdulillah. Dan bagaimana nak menarik mereka, dia boleh dengar kuliah yang setengah jam saya kata. Program-program yang mereka boleh minat, boleh
kerajaan dan sebagainya, itu kena fikir bersamalah supaya mereka nampak masjid ni bukan satu tempat hanya untuk ibadat, hanya salat saja, tapi ibadat iaitu boleh mengabdikan diri pada Allah Ta'ala dengan pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan. Antara itu saya juga mengajaklah haji-haji yang dirahmati Allah SWT, kan kita sama-sama juga belajar bahasa Arab, kan belajar bahasa Arab ada kesempatan, saya kata kan macam ayah saya kongsi kan, dia bukanlah agama kan, saya pernah sebut, tetapi dia panggil saya dulu kat masjid kan, kadang-kadang kita main kan, kita keluar pergi lari-lari kan, ada masa balik-balik kan, apa lari terangkan apa dalam masjid, mungkin kita tak faham apa yang berlaku kan. Tapi ayah saya pun bukan suruh nak jadi ustaz pun, tapi dia terang-terang. Jadi masuk di sinilah saya kata anak cucu zaman sekarang dia ambil subjek jerk-off. Misalkan tadi kita tanya, abah ni apa bahasa Arab ni kan, atuk ni apa, sedangkan kita berjawab, hebatlah atuk ni kan, tukang masak, pandai juga bahasa Arab kan, tukang masak, tahu juga makna Al-Quran, itu lebih baik. Itulah maksudnya kita sama-sama lah haji yang dirahmati Allah SWT kan, kita ambil inisiatif, kita mula dululah kan, barulah kita boleh contoh kepada anak cucu kita dan sebagainya, baru mereka nampak pentingnya bahasa Arab. Masa tu masih ada dan usia tak ada masalah, yang penting usaha kita, usahalah pengenalan supaya haji nampak apa yang berlaku pada masyarakat. Banyak berlaku, cuma saya ambil dari sudut bahasa Arab dan fikih Islam. Baik, haji yang dirahmati Allah SWT, kita sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yamna'u al-ma'un. Bagaimana kita terangkan perbahasan yang dahulu, surah Al-Ma'un dia menceritakan dua kategori manusia, iaitu orang kafir ataupun orang yang kufur nikmat pada Allah Ta'ala, iaitu mereka mendustakan agama, iaitu hari pembalasan. Yang mendustakan hari pembalasan itu bagaimana? Mereka yang menindas anak yatim, mereka tak menggalakkan orang bagi makan kepada anak yatim. Dan dalam masa yang sama, dalam surah ini Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik. Itu Allah menjelaskan fawailul lil musalli, maka binasilah orang-orang yang salat, allazina hum fi salatihim allazina hum allazina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai dari salat mereka. Dan bahkan bukan saja mereka lalai, iaitu mereka melewatkan salat tanpa sengaja. Dan dalam masa yang sama, bila mereka salat, mereka buat apa? Allazina hum yura'un, mereka ni bila salat dia nak dipanggil sebagai apa? Dan di sini kita baca yang berlepas tu, yuqalu innahum surha, mereka salat ni supaya orang panggil dia sebagai orang yang saleh. Wa yataqashsha'una, mereka nampak khusyuk tu, nampak khusyuk, nampaknya tawaduk, nampaknya rendah diri kepada Allah Ta'ala. Tapi tujuan dia apa? Liqalu innahum attaqiyya, supaya mereka ni digelar ataupun dipanggil orang yang bertakwa. Dan kata innahum qurama, nak kata mereka ni orang yang mulia, bisyuhrati wariya, nak dapat nama, nak dapat riya. Itu tujuan orang munafik. Mudah-mudahan di sini kita lihat bahawa Allah memberi pesan kepada kita, iaitu orang munafik inilah ciri-ciri dia. Maka di sini apa yang kita boleh ambil ibrah dia, bermakna kalau kita ada dan sifat-sifat begini, maka kita sama-sama cepat-cepat beristighfar, supaya kita sedar, kita ni dah menjangkaui apa yang Allah menjangkaui syariat. Allah suruh begini, kita buat begini. Kalau Allah larang, maka kita jangan buat. Jadi itu yang kita faham. Mudah kita tak masuk dalam golongan munafik dan juga golongan yang kufur nikmat Allah SWT. Dan yang terakhir, iaitu golongan ni masih dalam golongan munafik, dia punya ciri lagi dalam hal lain. Sebab yang ni wayamna'una al-ma'un, dia merangkumi segenap aspek daripada ara'aita allazi yukazzibu bid-din fazalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un. Okey,
di sinilah surah Al-Ma'un mengambil kepada makna Al-Ma'un. Al-Ma'un kita akan tengok apa makna dia. Okey. Wa yamna'una al-ma'un. Al-ma'una ayyu saya ada mouse saya boleh buat baris sikit dah. Wa yamna'u nas wa yamna'u nas wa yamna'u. Apa makna wa yamna'u? Yamna'u ni bermaksud dia yang token. Adapun dia menghalang, adapun dia menyekat, macam tu. Okey. Adapun kebalikan sini yang tidak memberi, dan dia ada sesuatu dia tak beri. Jadi maksud yamna'u iaitu dia tak memberi. Okey, maksudnya dia tak beri. Kan tak beri apa? Dia tak beri an-nasa al-manafi'a al-yasirata. Maksudnya yang manusia ni dia ada manfaat yang sedikit. Itu al-ma'un. Al-ma'un ni maksudnya individu ataupun golongan yang sedikit. Sedikit tu bukan bermakna jumlah. Sedikit tu dari sudut keperluan, hajat. Dia menghalang orang tu dah tak ada apa. Jadi dia tak bagi apa-apa hak dia tu kepada al-ma'un, yang dia ni memerlukan pada sesuatu, dia tak bagi. Itu maknanya. Okey, dapat kan? Okey. Kalau kita tengok dalam terjemahan yang ada ni, contoh saya buka ke sini. Kalau nak nampak sini. Dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan. Itu yang na'un ni ke sini, yang tidak memberi sedikit. Al-ma'un tu maksud pertolongan. Maksudnya orang tu ni kepada orang yang berhak mendapatkan. Maksudnya dia ada sesuatu yang sedikit saja dan dia nak benda tu, tapi golongan munafik tadi dia tak bagi. Boleh nampak nampak? Okay, itu maksud dia. Okay. Jadi tengok penjelasan dia. Min kulli ma yusta'an bihi. Apa dia? Dari semua perkara yang orang tadi an-nas tadi, al-maut tadi, dia perlukan, dia minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada perkataan yang samalah. Yusta'adu nasta'in, maksudnya hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Maksudnya al-maut tadi dia memerlukan pertolongan. Tetapi golongan munafik ni dia tak bagi. Dia menyikat. Dia memotong segala kebaikan, segala nikmat tu dia tak bagi kepada golongan al-ma'un. Okey. Contoh saya bagi kat sini. Kecil tu macam mana tuan-tuan? Kecil tu ulama sebut afwan. Contoh saya bagi ulama sebut kal ibrati. Walaupun jarum pun tak bagi pinjam. Orang tu perlukan jarum tapi tak bagi pinjam. Begitu sekali. Apa lagi? Wal fa'si, kapak. Saya kata lah, orang nak tebal pokok, dia tak ada kapak. Dia ada pisau tu. Nak minta kapak pun tak bagi. Macam tu. Maksudnya al-ma'un dia memerlukan kapak, tapi orang tu tak bagi. Itu maksud dia lah. Dia tak memberi keperluan bagi orang al-ma'un tadi. Okay. Apa lagi? Wal pedri, nak minta apa ni kuali pun tak bagi. Nak masuk dia tak ada kuali pun tak bagi. Di kuali tu ada rumah dia ada 10. Saya kata lah, tapi kalau tak nak bagi tak ada masalah, tapi ni kekut. Wal pedri, apa lagi? Wal milhi, ni kata bahasa Arab lah. Semua-semua wal milhi, garam. Garam pun dia perlukan garam nak bagi masakan pun tak bagi. Dan juga wal ma'i, nak air dia tak bagi. Wayam na'un, dia halang. Ataupun dia tidak beri, ataupun dia memutuskan nikmat-nikmat yang ada tadi, dia tak bagi kepada golongan al-ma'un. Okay.
Qala Mujahid, ini tabi'in ya. Qala Mujahid, al-ma'una, apa dia? Apa makna al-ma'una ni maksudnya? Al-'ariyatu. Al-'ariyatu. Okey, kita nampak apa maksud dia? Al-'ariyatu talaba asy-syai'. Maksudnya dia ni menuntut sesuatu. Dia nak sesuatu. Tu makna al-ma'un. Tapi golongan apa? Golongan munafik buat yang na'ud. Mereka tak beri, mereka menghalang, mereka memotong nikmat tu. Itu maksud dia. Itu sebagai mana apa maksudnya? Inqata'a, memotong ataupun memutuskan. Apa yang diperlukan ni? Al-'ariyah tu maksudnya diperlukan apa? Lil amti'ati, maksudnya dia memerlukan barang keperluan. Al-amti'ah maksudnya barang keperluan. Ini kita tengok, dia tak nak bagi bantuan. Itu. Apa bentuk bantuan, apa kata Mujahid? Dia faham ke sini. Golongan al-ma'un ni apa? Tadi kita faham satu lah. Dia jelaskan lagi, wama yata'atahu an-nasu. Bermaksud ni, yang manusia ni, yata'ata yumarisu, dia mempraktikkan. Dan dia nak benda tu. Benda tu jadi satu keperluan. Itu panggil al-ma'un. Dia nak satu benda tu, dan benda tu adalah satu keperluan yang kebiasaan masyarakat kita pakai benda tu. Benda tu paling kecil lah. Antara apa? Bayangkan antara mereka tu kal-fa'si, seperti kapak dulu. Kalau tuan-tuan jaga waktu Allah SWT, kita tengok sajalah. Tengok cerita kisah dia panggil Titan. Dia panggil Ahmad bin Hanbal. Kita tengok Ahmad bin Hanbal, dia nak kerja dia ulama lah. Sebelum dia ulama tu, dalam masa sama dia bekerja. Dia pergi hutan, dia buat kapak. Dia pergi tebang pokok. Bukan tebang pokok bagi banjir dia tebang pokok nak kalau tu nak jadi makan ke, nak jual sejuk ke, macam tu. Itu maksudnya dulu keperluan kapak lah, kita boleh kata. Jadi kita tengok lah, kalau zaman sekarang ni mungkin tak kapak apa, kita pakai apa, siswa lah. Jadi tengok keadaan. Maksudnya ni keperluan al-amti'ah tu maksudnya keperluan harian. Apa lagi keperluan yang diperlukan manusia kan? Wadalwi, iaitu baldi pun nak bagi dulu kan telaga, betul? Dia telaga kena baldi tu. Dia dapat untuk setiap berani bagi telaga ambil air macam tu. Tu tak boleh dapat macam kita ni. Macam tu. Kalau saya kata, kita boleh kata kalau air tu keperluan, saya kata dia potong air tu kan. Kalau bayar tak apalah. Kalau tak bayar itu satu cerita lain lah. Sekat air dan sebagainya, itu kena perhatikan baik-baik lah. Di sini maksudnya al-ma'un tadi, iaitu ciri dia memerlukan sesuatu tu apa? Bentuk al-amti'ah, sesuatu keperluan. Ini dipanggil al-ma'un. Jadi apa yang orang musyrik buat tadi, apa yang orang munafik buat, tahu dari dah mereka ni fawailul musallin, mereka ni celaka, mereka ni binasa. Lepas tu allazina hum an salatihim sahun, mereka ni dah lalai dalam solat, iaitu mereka melewatkan solat tahawunan, dengan sengaja. Allazina hum yura'un, mereka ni dah solat supaya untuk riak. Itu wa yamna'una al-ma'un, dalam hubungan dengan Allah pun mereka buat kacau bilau. Bahkan dalam masa sama mereka pun menyekat, tidak memberi keperluan kepada orang yang memerlukan. Gitu. Tadi kalau kita tengok dalam surah Al-Ma'un, ciri dia hampir sama dengan golongan yang kufur nikmat. Iaitu fazalikal ladzi yad'u al-yatim. Orang yang mendustakan hari kiamat, mereka itu menindas yang keras pandang yatim. Itu ciri orang pertama ni. Wala yahuddu ala ta'ami miskin. Mereka ni pula
yang golongan yang yukazzibu biddin tadi, yang mendustakan hari pembalasan, mereka ni tak bagi, dia menghalang orang yang untuk bagi makan pada orang miskin. Bakhil, dia pun bakhil, lepas tu dia pun halang orang lain nak bagi makan. Di sini tuan-tuan boleh lihat kesinambungan, keserasian daripada ayat pertama sampai ke ayat 7. Dia menutupi, dia melengkapkan maksud. Bermaksud ni tuan-tuan, orang yang mendustakan agama, iaitu dia adalah juga wayamna'un al-ma'un. Dalam kata-kata lain, orang yang munafik tadi, dalam bahasa umum, orang yang tidak memberi, menyekat suatu keperluan bagi orang yang memerlukan. Bermaksud dia ni adalah golongan yang mendustakan hari pembalasan. Jadi yang dirahmati Allah SWT, ini satu perkara yang berat, kan? Berat kita dapat ambil ibrah, kan? Bukan hanya kita kata yukazzibu biddin, saya tak percaya dengan kiamat, saya kata dia kata gitu, kan? Itu hanya ungkapan. Tapi yang paling bahaya kalau dia lakukan perbuatan tersebut, dia tak sedar. Bahkan kalau dia sedar, kita tahu ada ini ciri-ciri kalau dia masih melakukan, na'udzubillah min zalik. Itulah golongan yang mendustakan agama. Itu hari pembalasan. Kita lihat lagi makna yang seterusnya. Okay, sambung wal niyati, dan juga bekas-bekas cawan-cawan, pinggan mangkuk ke, itu satu keperluan lah. Maksud ni keperluan yang sedikit saja, bukan yang banyak pun dia nak. Bukan dia nak letak kereta pun, dia nak benda kecil tadi. Macam tadi lah, wal ibrah tu nak jarum je, macam kata. Dulu kalau sejuk, dia nak jahit baju dia ke kulit haiwan. Sekecil-kecil pun golongan ni tak bagi. Alhamdulillah. Okey. Tu panggil, lepas tu At-Tabari menjelaskan juga. Wa qala At-Tabari ayyu yamna'un nasa manafi'a ma indahu. Mereka tu tidak memberi, menyekat manusia manfaat tersama mereka tu. Apa yang ada dia tak bagi. Okey. Sebab tu apa maksud dia? Wal aslul ma'ruri min kulli syai'in manfa'atuhu. Satu benda yang manfaat, dia memerlukan. Satu benda yang dia berhajat padanya, itu dipanggil golongan al-ma'un. Di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, golongan ma'un ni, kalau kita jumpa orang begitu, maksudnya kita kenalah tolong, itulah kemampuan kita. Saya kata kalau dalam grup WhatsApp, saya kata, dia kata, siapa ada pam daya, misalnya kata, kita ada pam daya tapi kita diam, tanya tak kita buat. Kita pun saya tak kata lah itu, kalau sebab lain, tapi kita cuba muhasabah. Kita boleh membantu, tapi kita tak membantu. Lainlah kalau kita tak mampu membantu, itu cerita lain. Jadi kita tengok ikut kemampuan kita, bukan satu kewajipan, tapi ikut kemampuan kita. Sebab tu Nabi sebut dalam surah Baqarah, Allah sebut dalam surah Duha, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang minta sesuatu, yang dia minta sesuatu, maka jangan kamu herdik. Kalau dah nak pun diamlah, jangan cakap banyak, saya kata. Itu boleh satu perkara lah. Jadi bermakna di sini, kalau dia tak nak bagi, janganlah cakap banyak, dia diam saja. Contoh dia beritahu, saya dapat tapi saya tak nak bagi, itu bahaya tu. Tapi kalau dia buat tak tahu je, pinjam-pinjam, dia kata takut barang dia pecah ke, itu satu perkara yang lain. Jadi kalau ada nikmat nak berkongsi, berkongsi. Zaman sekarang makan semua nak kongsi ke Facebook, semua nak berkongsi, tapi jiran semua tak bagi. Itu satu perkara yang perlu kita lihatlah, yang kita perlu lihat. Di sini apa kata ulama? Fil ayati zajrun anil bakhli. Ayat ni nak cerita tentang nak menghina tentang orang yang bakhil. Wa bihizil asya'i al-qalilati, dengan bihazihi al-asya'i al-qalilati, satu benda yang kecil je pun, al-haqirah, benda yang satu yang sia-sia,
satu benda yang tak ada nilai, benda yang hina tu panggil. Jadi sini tuan, janganlah benda yang kecil kita pun nak menghalang. Sebab tu Allah nak bagi tahu si benda yang kecil tu kan, berapa pentingnya kalau kita bantu, kita mudahkan urusan dia. Allah tak suruh kita bagi benda yang susah itu. Dan Allah kata bagi kata kat dia macam kata kan, bukan kata itu nak kata sekecil-kecil pun itu pun dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innal bukhla fa innal bukhla biha nihayatul bukhli. Sesungguhnya bakhil ni wahwa mukhillun, dia bercanggah ataupun dia berlawanan dengan sifat apa? Bil muru'ah, iaitu sifat yang tak ada akhlak. Al-muru'ah ni maksudnya yang terpuji lah kan, apa zul akhlak, satu perkara yang adanya adab, satu perkara yang ada nilai. Tapi kalau bukhul, dia mukhalif, dia berbeza, dia bercanggah dengan orang yang adanya nilai adab, ada nilai suci. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, orang yang bakhil ni sifat dia bakhil lah. Bila dia sifat bakhil, maksud dia ni tak ada sifat yang dihormati, tak ada sifat yang mulia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita lihatlah golongan-golongan munafik ni kan, bagaimana kita lihat secara ringkasnya. Kita sekali lagi, fawailul musalli, maka binasalah orang yang solat, allazina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai dari solat mereka. Ciri pertama bagi golongan munafik iaitu mereka melewati solat dengan sengaja. Allazina hum yura'un, bahkan mereka ni boleh katakan, bukan katakan, mereka tu bila solat, allazina hum yura'un, mereka nak nampak dipandang baik, pandang mulia di mata orang. Dalam masa yang sama, wa yamna'un al-ma'un, dan mereka ni juga apa? Tidak memberi apa-apa pun sedikit bagi orang yang memerlukan, sedikit pun tak bagi, apatah lagi yang besar kan? Itu kita dapatlah dari sudut tafsir surah Al-Ma'un. Okay? Jadi kita lihat antara yang lain dalam ilmu Al-Quran ni, antara dia iaitu kita dapat dari sudut tafsir, dipanggil At-Tafsir, itu penjelasan. Dan yang kedua kita tengok ada satu lagi ilmu dalam bahasa Arab dipanggil Al-Balaghah. Al-Balaghah. Sebab tu tuan-tuan belajar bahasa Arab, mula-mula kita akan belajar ni dulu, An-Nahu, ilmu tata bahasa. An-Nahu, grammar lah, grammar bahasa Arab. Bukan susah pun tuan bahasa Nahu ni kan, ada kata nama, ada kata kerja, ada huruf, 3 je, tapi ada macam-macam dia macam tu. Dalam setahun pun kita boleh dapat faham dah sikit. Lepas tu kita ada belajar dengan sarfu kan, sarf kan, ilmu sarf maksudnya ilmu pembentukan perkataan. Macam bahasa Inggeris going macam tu, ada when macam tu lah. Bahasa Arab pun ada macam tu juga kan, sedang pergi, akan pergi, lebih kurang begitulah. Ilmu yang ketiga dalam bahasa Arab dia panggil ilmu balaghah ni, ilmu balaghah. Dia pertama bahasa Arab, pertama nahu, yang kedua saraf, yang ketiga al-balaghah. Al-balaghah ni kalau kita boleh kata bahasa mudah dia, kita boleh panggil retorik lah, ataupun kita baca sastra lah, ilmu sastra. Ilmu sastra bahasa Melayu tu lebih kurang lah, lebih kurang. Okay, kita tengok sedikit lah kan. Ini kita dah tengok, kita cuba kenal lah istilah yang ada supaya jadi kenal lah ilmu balaghah apa. Okay. Tadammanat as-suratu al-karimatu wujuhan, surah ini mengandungi beberapa contoh minal badi'i, dalam ilmu balaghah ni ada 6 lain.
Ada nama dia ilmu badi'. Ilmu badi'. Ini nama ilmu dia. Ilmu badi' tu ilmu macam irama. Macam kita lah A, B, B, irama akhir. Ada bagi ilmu badi' macam sajak, sajak syair dan sebagainya. Dia panggil ilmu badi'. Wal bayan, ilmu yang kedua, ilmu bayan ni iaitu ilmu yang bahaskan mengapa diungkapkan perkataan ini. Jadi tak kata dua ilmu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, contoh yang kita bagi yang lepas tu, antaranya allazina hum an salatihim sahun. Antaranya contohnya kita patah balik, nak bagi contoh-contoh tu kan, dia guna kata an, betul? Tapi kenapa tak guna fi? Di sini dia panggil ilmu bayan. Antara ni lah, mengapa guna an, kenapa guna fi, itu dia panggil ilmu bayan. Jadi ilmu balaghah ni ada dua ilmu, ilmu badi' wa ilmu bayan. Nujizuha, dan kami akan cerita secara ringkas saja fima yali yang berikut. Sebab tu tuan-tuan, bila kita baca kitab Suhfatut Tafasir oleh Al-Imam Ali As-Sabuni, dia membahaskan bukanlah semua ilmu, tapi beberapa ilmu penting untuk memahami Al-Quran Al-Karim. Sebab tu saya pernah terangkan dahulu dan bahawa Al-Quran ni kita boleh hanya baca dari sudut terjemahan semata-mata. Dan antaranya ilmu bahasa tu paling penting. Dalam bahasa tu ada dua pecahan. Pertama tadi ilmu nahu, dan kedua saraf, dan ketiga balaghah. Itu ilmu antara yang penting. Sebab tu ulama yang nak mengarang kitab tafsir, saya kata contoh Al-Imam Ali As-Sabuni rahimahullah, tiga-tiga ilmu ni dalam kepala dia, tuan-tuan. Gitu lah. Dan kita boleh tanya apa, dan insyaAllah dia boleh jawab. Maksudnya dia, orang yang boleh tafsir ni, tiga-tiga ilmu ni memang dalam kepala dia lah. Kalau dia hanya ada ilmu nahu saja, tak boleh tulis tafsir Quran. Sebab tu nak tulis tafsir Quran ni bukan senang, tuan-tuan. Bukan senang seperti kita tengok golongan buka tafsir, dia baca itu bukan itu, tuan-tuan. Dia ada disiplin dia. Disiplin tu supaya ada, kenapa ada disiplin ni? Supaya manusia ni tak sembrono membahaskan Al-Quran tanpa ada ilmu. Dan tanpa ada ilmu, mulalah merewang ataupun membahas makna yang tidak sepatutnya. Okey. Jadi tengok antara dia kan, al-istifham allazi yuradu bihi at-tashwiqi yuradu bihi tashwiqu as-sa'il. Istifham, tanda soalan. Tapi dalam bahasa Arab, pertanyaan ni dia bukan sekadar pertanyaan, kamu dah makan ke? Macam tu. Tapi pertanyaan ni kadang-kadang dia nak menarik orang dengar tu ambil perhatian. Macam mana? Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Ni dia panggil istifham yang kita baca dahulu. Tak tarik. Kamu tahu tak? Macam tu. Dia nak baca tu macam kamu tahu tak? Terdengar macam terpaling. Itu panggil istifham tashwiq. Dia nak menarik perhatian pendengar tu, nak supaya kamu dengar tu. Sebab tu dalam Quran ada soalan ni, dia akan melihat maksud dia tu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, okey, al-ijazu bil hasfi. Bermaksud al-ijazu bil hasfi, ringkas. Dia ringkas, tapi makna dia buang satu perkataan tu, tapi makna tu boleh difahami. Itu. Bagaimana Allah sebut fazalikal ladzi yad'ul yatim. Maksud ni macam mana? Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Tidakkah kau melihat, engkau mengetahui orang-orang yang mendustakan hari pembalasan? Aku nak cari tak faham. In aradta, kalau kamu nak tahu siapa tu, orang terkejut lagi.
mendustakan agama, nak tarik perhatian. Itu baca memuliakan, mendustakan hari pembalasan. Apa makna ni? Ayo. Aku dia hazaf, dia buang satu perkataan. Kalau kamu nak tahu, in aratta anta rifahu. Kalau kamu nak tahu, iaitu siapa orang itu? Fazalikal ladzi yad'u yatim. Bermaksud kat sini ayat ni macam ada kat sini. Kan? Umpama macam ni, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tidakkah engkau tahu wahai Muhammad, orang yang mendustakan hari pembalasan? Nabi pun itu. Apa dia ni? Kalau kamu nak tahu, iaitu siapa? Mereka itu adalah fazalikal ladzi yad'u yatim. Maksudnya ayat tu ringkas. Dia tak ada perkataan jika kamu nak tahu tu. Itu dia panggil al-ijaz bil hazfi. Dia buang perkataan tu tapi boleh difahami. Itu dia panggil ilmu bahasa Arab al-ijaz. Ayat 7 perbahasan dia panjang. Itu salah satu makna lah. Soalan bertanya, azammu wa tawbihi.